Dengar? Dengar? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Doa lupa lah macam nak tak? Yang awal-awal tu. Allahumma Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Terima kasih Afan. Sama-sama. Okey. So jom kita tengok vektor. Teacher buat soalan ni dulu sayang. Soalan ni Kelantan set 3 kertas 2 2021. Okey, kita pergi soalan ni dulu. Kalau ada masa lagi kita patah balik soalan yang lain. Alright. Boleh ya, mulai ya. Kalau tak clear dekat skrin awak, tengok dekat modul. Okey, Rajah 9 menunjukkan checkpoint A dan checkpoint B, checkpoint C, checkpoint D and checkpoint E bagi permainan harta karun. O merupakan lokasi permulaan dan tamat permainan. So maksudnya permainan tu bermula di titik ini dan berakhir juga di titik itu. Okey, kemudian lokasi O ke checkpoint A diwakili oleh 10A. Vektor dia 10A. So dari O ke A, maksudnya direction dia ke atas. Okay, so O ke A dia ialah 10A. Lokasi O ke checkpoint B, so direction dia ke arah kiri. Dari O ke B diwakili oleh 12B. So 12B. Okay, so di maklumat kita yang pertama, di maklumat kita yang kedua, terdapat checkpoint D yang mempunyai jarak yang sama dari lokasi O dan checkpoint A. Baca sekali ayat ni. Terdapat checkpoint D yang mempunyai jarak yang sama dari lokasi O dan checkpoint A. Maksudnya dia nak bagi tahu D dari O sama jaraknya dengan D dari A. Dalam erti kata lain, OD adalah sama panjang dengan DA. So D itu ialah titik tengah. Kalau D ialah titik tengah, maknanya vektor OD sahaja berapa? OD sahaja. Berapa OD sahaja? 5. 5 apa? 5 apa? 5A. 5A. Okey, sebab tadi O sampai A ialah 10A, sebab D tu titik tengah maknanya separuh. Jadi OD sahaja 5A, AD sahaja juga 5A. Okey, direction dia ke arah A tu ialah arah ke atas. Okey, kemudian checkpoint E ni terletak di antara lokasi O dan checkpoint B dengan nisbah OE, nisbah EB ialah 3 nisbah 1. Okay, sebelum kita nak jawab soalan, kita fahamkan nisbah yang dia beri dulu. Dia kata OE nisbah EB ialah 3 nisbah 1. So nisbah kita kata boleh tulis dalam bentuk pecahan, iaitu OE per EB itu sama dengan 3/1. Maksudnya apa? OE ada 3 bahagian, EB ada 1 bahagian. Jadi garisan kita macam ni. Di sini ialah O, di sini ialah E dan di sini ialah B. Jadi O ke E ada 3 bahagian.
E ke B ada 1 bahagian. Maknanya semua sekali OB itu ada 4 bahagian. Okey. Baik. Soalannya minta apa? Okey. Diberi BC sama dengan MBD. Awak highlight lah maklumat yang awak ada tu. Okey, BC sama dengan MBD. Ya, kenapa Divya? Divya. Tak ada apa ya. EC sama dengan NEA. Dengan keadaan M dan N ialah pemala, ungkapkan vektor pergerakan pemain dari lokasi permulaan ke checkpoint C. Okey, di mana lokasi permulaan tu? Baca balik soalan asal tadi. Di mana lokasi permulaan? O. Okey, point O. Maknanya bila soalan kata vektor pergerakan lokasi permulaan itu ialah point O ke checkpoint C. Maksudnya dia suruh kita cari vektor OC. Okey, dia suruh kita cari vektor OC. Baik. Sekarang ni cikgu transfer maklumat tadi dulu. Ini ialah 5A. Yang ni kat sini ialah 5A juga sebab D tu titik tengah. Jadi O sampai A tadi kita kata dia ialah 10A. Kemudian yang belah sini dia bagi tadi arah sini 12B. Direction dia ke sana. Okey, sekarang kita nak cari OC. Dia kata yang pertama dalam sebutan M. A dan vektor A dan vektor B. So kita tengok kat mana maklumat yang ada M. Dalam soalan ni dia bagi BC sama dengan MBD. So maknanya kalau kita nak bagi jawapan kita ada M, kita kena guna maklumat yang inilah, BC sama dengan MBD. Okey, so vektor yang kita nak cari ialah OC. So awak tengok routes yang awak boleh pilih dari titik O ke titik C. Ni dari O nak pergi C. Okey, ini yang kita nak cari. Okey, laluan mana yang kita boleh ambil? Dari O ke C kita boleh guna laluan OB tambah BC. OA tambah AC. OD tambah DC. Atau OE tambah EC. Tapi disebabkan jawapan tu nak ada huruf M, maka cikgu nak guna yang ada huruf M tu ialah BC. Jadi jalan yang terbaik yang boleh kita guna sekarang ialah jalan mana? OC, jalan mana awak nak pergi ni? OC mula dari titik O nak pergi mana? OBBC. OBBC. Itulah routes yang terbaik kita boleh guna. Sebab apa? Kalau kita ambil routes yang lain, kita tak dapat huruf M ni. Kita nak jawapan ada huruf M. Yang ada huruf M ialah BC. So kena guna jalan BC. Jelas tak? Jelas. Okey. Baik. So OB, ganti masuk OB, vektor dia ialah apa? OB ialah 12. BC, ada tak BC sekarang kita maklumat BC? MBD. Tak ada dekat gambar rajah tapi ada dekat sini. BC ialah MBD. So tulis BC tu ganti dengan MBD. Okay, BC ganti dengan MBD. Okay, BD ada tak BD? BD ada tak dalam diagram tu dibagi? Ada. Tak ada. So boleh cari tak BD? Ada. Boleh. Macam mana nak cari BD? BOOD. BOOD. Pandai. Okey, kita nak cari BD, maknanya kita ambil BO tambah OD. Okey, ganti balik sekarang. 12B tambah M. BO tu apa? Negatif 12B.
Ingat, kalau jawab vektor sangat penting untuk tengok direction. Negatif 12B. Sebab dia OB ialah 12B, kita nak BO patah balik. So kita kena negatifkan dia. So negatif 12B, OD tadi 5A, pandai. Okay, 5A sebab kita dah tahu 5A. dia half daripada OA. Okay, so kita mudahkan sekarang, dia ialah 12B M darab negatif 12B jadi negatif 12MB tambah 5MA. Okey, kita kalau kita tengok jawapan di sini ada B, sini ada B, maka kita boleh ringkaskan lagi jawapan ni, kita faktorkan keluar B. Kalau teacher faktor keluar B, dalam bracket ni akan tinggal 12. Ni B ni keluar so tinggal 12. Tolak B ni keluar ni tinggal 12M. Tambah 5MA. Okey, boleh? Ada siapa tak boleh ikut tak? Ada siapa dah kena tinggal tak? Tak ada Ana? So cikgu anggap semua orang boleh. So kita dah selesai soalan A1. Dia kata cari vektor OC dalam sebutan M. Kita ada nampak M dalam jawapan kita. A dan B. So ada A ada B. So selesai soalan A1. Okey, soalan A2. Soalan A2 ialah soalan yang sama. Dia minta kita ungkapkan vektor dari lokasi permulaan ke checkpoint C, maksudnya dia minta kita cari vektor OC. Tapi kali ini dia nak jawapan tu ada huruf N. Dalam jawapan ada huruf N. Jadi kita lihat pada maklumat yang diberi, ada maklumat N di sini, dia kata EC sama dengan NEA. Jadi maknanya kalau nak bagi ada jawapan nak bagi ada huruf N dalam jawapan kita kena guna maklumat yang dia bagi ni. So laluan kita sekarang dari O ke C, laluan yang kita boleh guna supaya ada huruf N ialah O pergi mana? O nak pergi mana? OAAC. Okey. Kalau OAAC, perhati tengok balik. OAAC. Kalau jalan ni betul dari O boleh sampai C, tapi nak bagi ada N dalam jawapan. Kalau OAAC, OA kita ada 10A, AC tu kita ada ke? Ada ke maklumat AC? Kita tak ada maklumat AC, kita tak tahu. Ni cikgu nak bagi ada huruf N ni dalam jawapan. So cikgu kena guna apa? Cikgu kena guna vektor apa sekarang? Ni tak boleh dapat. OE. Ha? OC ialah OE. EC. ya betul. OEEC. Sebab apa kena pilih ni? Ini tak salah, yang ni betul tapi tak boleh dapat jawapan sebab kita nak ada huruf N. Cikgu kata kalau nak ada huruf N, kita kena guna maklumat yang dia bagi ni. Yang dia bagi tu ialah EC. Jadi awak daripada O nak pergi C, guna laluan yang kena lalu EC. Jadi kita ambil OE tambah EC. Jelas tak yang tu? Jelas. Baik, ganti sekarang. OE ganti berapa? 3/4 darab 12B. Betul. Manalah agak-agak kawan kita dapat 3/4 darab 12B ni. Okay, kita patah balik. Kita nak cari OE. Ni kita nak yang ni. Kita ada nisbah tadi. OE nisbah EB 3 nisbah 1. Jadi kita tahu OE tu ada 3 bahagian. Kita nak OE. OE berapa bahagian? 3. Okey, yang kita ada pada garisan OEB tu ialah vektor O sampai B. O sampai B so kita nisbahkan dengan OB. So OB ada berapa bahagian? 4. Jadi OE ialah sama dengan 3/4 OB. So
So OB tu berapa? OB tu ialah 12B. Okay, ada sesiapa-siapa yang dia tak boleh lagi. Dia nak cerita sekali lagi yang nisbah ni. Ada tak? Okay, semua orang tak mengaku, so saya anggap semua orang faham lah nak. Okay, so ni sekarang kita dapat OE ialah 3/4 darab 12B. Kemudian tambah EC. EC tu kita ganti dengan maklumat yang diberi. EC ialah NEA. So ganti sini NEA. Okay, itu ialah EC. Okay, EA ada tak EA? Ada. Ada. Berapa EA? E ke A ada tak? 3/4 ni bahagi 3, ni awak dapat 9B. Tambah N. EA ada tak EA nak ganti ni? EOOE. Ya, kalau tengok direct dekat diagram tu tak ada. Maka kita kena cari. EA ialah EO tambah OA. Mula di titik E, akhir di titik A. So EA ialah EO tambah OA. So EO tu pula berapa? Negatif 12B. EO. 3/4 3/4. negatif 12. 3/4 darab 12B tadi kita dapat 9B. Tapi yang tu ialah OE kan? Yang tu ialah OE. Kita nak EO maka dia negatif 9B. Boleh? Yang ini yang kita buat tadi 3/4 darab 12B itu kita dapat 9B. 9B itu ialah OE. Tapi sekarang awak nak EO maka awak terbalikkan dia sebab arah bertentangan. So dia jadi negatif 9B. Boleh ikut saya? Okey. Tambah OA. OA ialah 10A. 10A. Okey, mudahkan. Dia dapat 9B tolak 9NB tambah 10NA. Okey, sekarang kita ada vektor B di sini, vektor B di sini maka kita boleh faktorkan. Kita letak B kat luar bracket. So dalam bracket tu akan ada 9, sebab B ni keluar tu tinggal 9, tolak B ni keluar tinggal 9N. Tambah 10NA. So kita dah jawab soalan A2, kita dah cari vektor OC. Jawapan kita ada huruf N, ada vektor A, ada vektor B. So ada N, vektor A dan vektor B. Okey Wak? Boleh ya? Okey, boleh. So ini ialah OC, ini juga ialah OC. Okey, saya cikgu try copy tengok. Dia tak boleh pula ya. Macam mana nak bawa dia ke sana? Okey, ini ialah OC kita yang pertama. Kemudian kita ada OC yang kedua. OC yang kedua ialah yang 9 tolak 9NB ni. Kalau saya tulis balik pun lagi cepat agaknya. Okey. So kita ada dah dua vektor OC tu.
Dua-dua ni OC. Soalan seterusnya, soalan B, dia minta kita cari nilai M dengan nilai N. Okey, soalan ketiga, seterusnya cari nilai M dengan nilai N. Bila seterusnya maknanya kita nak guna jawapan yang sebelumnya lah. Okey, so macam mana kita nak dapat nilai M dengan nilai N? So kerja kita sekarang ialah kita kena compare sahaja. Sebab ini vektor OC, ini vektor OC, maka mereka ialah vektor yang sama. Kalau vektor yang sama maknanya kalau awak bandingkan vektor B 12 tolak 12M, yang B ni, vektor B ni adalah sama dengan 9 tolak 9N. Teacher bandingkan yang vektor B. Kalau teacher bandingkan yang vektor A, kita boleh kata 5M sama dengan 10N. Okay, kita buat comparison. So kita kata sama sebab kedua-dua vektor tu ialah vektor OC. Jadi mereka ialah vektor yang sama. So sekarang ni bila kita nak dapat nilai M dan nilai N, kita kena solve simultaneous equation lah macam biasa. So kalau saya simplify equation yang ini, saya ada negatif 12M tambah 9N sama dengan 12 ni mai belah sini. So 9 tolak 12 awak akan dapat negatif 3. Okey, kalau awak nak ringkaskan, awak boleh ringkaskan equation ni bahagi dengan 3. So ni akan jadi negatif 4M tambah 3N sama dengan negatif 1. Okey, kalau tak mau ringkaskan pun tak ada masalah. Baik, second equation 5M sama dengan 10N. Katalah teacher nak solve guna substitution, penggantian. Jadi teacher jadikan M tajuk. Jadi M sama dengan 10N bahagi 5, awak akan dapat 2N. So yang ini kita ganti masuk dalam equation yang sini. So kita kata negatif 4M, M itu ialah gantikan dengan 2N. Tambah 3N sama dengan negatif 1. Jadi negatif 8N tambah 3N sama dengan negatif 1. Negatif 8 tambah 3 dapat negatif 5N sama dengan negatif 1. Maka N kita dapat 1/5. Okey, bila N tu dah dapat 1/5, ganti balik ke sini. Maka M sama dengan 2 darab 1/5, maka M awak dapat 2/5. Okey, itu saya solve guna penggantian, substitution. Tapi sebab ini soalan vektor, awak kalau nak tekan kalkulator terus pun boleh. Kalau awak nak tekan kalkulator terus, awak kena susun. Okay, katalah dekat equation ini, kita ada negatif 12M tambah 9N sama dengan negatif 3. Second equation yang awak susun balik, M letak bawah M. So yang ni ialah 5M. 10N tu mai belah sini jadi tolak 10N. So sama dengan 0. Kalau awak tekan kalkulator terus, awak ambil mod EQN. Awak ambil unknown 2. Okay, kita ada 2 unknown, M dengan N. So masuklah A tu negatif 12, B tu 9, C tu negatif 3. Lepas tu A yang kedua tu 5, B yang kedua tu negatif 10, C yang kedua tu 0. So kalkulator akan keluar X. So X tu ialah huruf yang di depan iaitu M. Sama dengan 2/5. N sama dengan 1/5. Okay, macam ini pun markah penuh. Sebab ini soalan vektor. So tak tunjuk calculation ni pun tak apa. Tapi kalau awak tak mau tekan kalkulator, awak nak buat calculation boleh. Tak ada masalah. Guna kaedah penggantian atau penghapusan. Okay, jelas tak awak? Jelas. Okay, baik. Selesai soalan.
Soalan A. Okey, sekarang kita tengok soalan B. Soalan B. Okay. Ahmad merupakan pemain yang telah berjaya menamatkan permainan mencari harta karun. Ahmad diberi peluang untuk mendapat hadiah misteri jika berjaya menembak tepat ke arah objek yang berada di checkpoint D. Laju tembakannya ialah 6 meter per saat ke arah utara. Terdapat tiupan angin dengan laju 8 meter per saat ke arah barat. Adakah Ahmad berjaya mendapat hadiah misteri tersebut? Beri alasan dengan kaedah pengiraan. Okey, mula-mula dia kata Ahmad berjaya menamatkan permainan. Kalau menamatkan permainan maksudnya di mana kedudukan Ahmad tu? Kita baca balik soalan asal. O merupakan lokasi permulaan dan tamat permainan. Jadi bila tamat permainan maknanya Ahmad tu ada di titik O lah. Okey. Kedudukan Ahmad sekarang di titik O. So sekarang ni kita anggap Ahmad ada di sini. Ni titik O. Ahmad dia kata tadi Ahmad mana? Ni. Dia ada dekat titik O, titik O, titik D ada atas ni kan? Ni titik D ada atas ni. Tengok dekat modul awak. Titik D ada di atas O. Dia kata laju tembakannya ialah 6 meter per saat ke arah utara. Utara arah atas ni lah kan? North kan? So maknanya Ahmad tembak ke atas. So vektor dia ialah 6 meter, laju dia ialah 6 meter per saat ke arah utara. Okey, terdapat dia tembak straight ke atas tapi ada angin tolak dia punya peluru tu ke arah barat. Awak belajar geografi utara, selatan, timur, barat. Okey, arah mata angin awak. So sekarang ni dia kata 8 meter per saat ke arah barat. Maksudnya peluru tu patutnya pergi tegak. Tapi disebabkan ada angin tolak dia, so dia mungkin tersasar ke sini. 8 meter per saat ke arah barat. Boleh faham cerita saya? Jadi maksudnya peluru dia instead of pergi terus, dia akan pergi tersengit macam tu. Okey, setakat tu boleh ikut cikgu tak? Boleh. Jadi cikgu nak tahu sudut ni berapa. So cikgu letak kat sini theta. Jadi kita boleh guna sini ialah bertentangan dengan hypotenuse, ini ialah bertentangan dengan hypotenuse. Bertentangan dengan 90 darjah ialah hypotenuse. Bertentangan dengan sudut yang ni ialah opposite side. Yang ni ialah adjacent. Kita ada ca, toa. Okey, sebab sekarang kita ada opposite dengan adjacent, maka kita akan guna toa, tangent. Jadi teacher tulis tangent theta sama dengan opposite ialah 8 per adjacent ialah 6. Maka theta kita tekan shift tan. Kita dapat 53.13 degree. Okay, semua orang dapat tu? Dapat. Dapat. Okay. So sekarang ni bila kita nak jawab arah peluru tu, kita macam jawab yang soalan sebelum ni, yang kita jawab soalan Sabah tu. Kita kena jawab bearing dia. Bearing kita ingat dia kata sukat dari mana? Sukat dari
sukat dari utara ikut arah jam sampailah garisan yang kita nak cari tu. Sekarang ni peluru kita tu jalan kot ni. Okey? Sampai sini. Kita sukat sampai situ. So sudut yang kita dapat atas ni tadi ialah 53.13. Jadi sudut yang ini bearing dia kita ambil 360 darjah tolak 53.13. Jadi awak akan dapat 306.87 degree. Okey, so soalan tanya, adakah dia berjaya dapat hadiah misteri? Jadi kita kata dia tak berjaya. Kenapa? Sebab dia punya peluru tu tersasar ke sudut ni. Tersasar 300 pada bearing 306.87. Bolehkah? Cikgu, untuk dia berjaya dia kena sampai dekat north balik ke? Kalau kata dia berjaya maksudnya peluru dia kena pergi straight lah, tak ada benda-benda yang tolak dia lah. Kita memang tahu dia tak akan berjaya sebab ada angin yang akan tolak peluru tu kan. So dia akan tolak peluru tu tersasar lah, tapi sebab soalan suruh beri alasan dengan kaedah pengiraan, so kita kena tunjuklah yang dia tak berjaya sebab arah peluru dia ialah 306.87, direction dia ialah ni, sudut ni. Maksudnya kalau tak ada angin ni, kalau tak ada angin yang ke arah barat ni, kalau dia tembak straight ke utara memang akan sampailah dekat point D tu. Memang kenalah. Tapi disebabkan ada angin ni so peluru dia akan tersasar. So maksudnya kalau dia nak tembak kena, so dia tak boleh tembak straight ke utara, dia kena tembak sengit sikit ke kanan lah maksudnya. Nanti angin tolong-tolak lah pergi ke sini. Dia kena tembak sengit sikit lah kan supaya angin tolak, so dia pergi straight, peluru tu akan sampai kat situ. Faham tak saya bebel apa? Faham cikgu. Okay. Okay. So selesai soalan Kelantan. So kita ada sikit masa lagi. Saya sampai pukul 11 kan? Ya cikgu. So kita pergi buat soalan lain. Yang ni hari tu. Okay, kita pergi soalan nombor 3. Nombor 3. Dalam modul awak nombor 2, soalan Selangor. Okay. Okay, rajah 2 menunjukkan sebuah trapezium PQRS. Titik T ialah satu titik terletak pada garis lurus PS. Kemudian, given that PQ, okay, buat direction. PQ 8X. PS 24Y. Okay, bila kita baca PS terus buat arrow tu menunjukkan direction dia P ke S. PT, mana PT? PT ialah 2/3 PS. PT sama dengan 2/3 PS. So maksudnya PT per PS ialah 2/3. PT 2 bahagian, PS 3 bahagian. So PT sini 2 bahagian, P sampai S 3 maksudnya TS 1. Okay. So yang 24Y ni P sampai S. Okay. Yang tu 3 bahagian. Okay, so kemudian dia kata QR sama dengan 3/4 QR
PS. Jadi QR per PS ialah 3/4. QR ada 3 bahagian, PS ada 4 bahagian. Okey, maknanya cikgu boleh tahu QR lah. QR3 PS 4. Jadi kalau nak dapat QR, boleh guna ni terus lah. So QR ialah 3/4 daripada PS. PS tu ialah 24Y. So awak tekan kalkulator, 3/4 darab 24. 18. Dapat 18Y. So QR ialah 18Y. QR tahu dah sini 18Y. Boh siap-siap. Arah dia sana. Q ke R. Okey. So yang ni 24 tadi bahagi 3 maksudnya dapat 8. So sini saja yang TS saja ialah 8Y. Yang PT ni ialah 16Y. Boleh tak awak? Oh, boleh. Boleh nah. Okey, so sekarang soalan kata A. Ungkapkan PR dalam sebutan XY. So kita nak cari PR. Soalan tanya PR. So titik mula kita ialah P, titik akhir kita ialah R. Tengok diagram laluan mana yang kita nak guna. Dari P nak pergi mana, tambah siapa pergi mana tu sampai R. Okay, P nak pergi mana? PQQR. PQQR. Okay, tak usahlah ambil PSSR sebab SR tu kita tak tahu apa. Kalau kita P kot ni, PQQR, PQ kita tahu, QR pun kita tahu. So PQ ialah 8X, QR ialah 18Y. Okay, selesai soalan 3A. Okay, next soalan 3B. Boleh ya saya bergerak? Okay, soalan 3B. Titik U terletak dalam trapezium PQRS dengan keadaan TU sama dengan K tolak 1 PQ. Ungkapkan PU dalam sebutan K, T, X dan Y. So kita nak ada K, maknanya kita nak guna maklumat sini lah, sini ada K. So kita nak cari PU. Tengok balik diagram awak. Awak sekarang nak cari PU. So, tengok balik diagram. PU. Kita boleh guna sebab yang maklumat yang kita ada sekarang ialah TU. Maka kita guna laluan yang guna TU. So PU ialah PT tambah TU. So kita akan dapat PU. Boleh awak? PU ialah PT tambah TU. So tulis sini. PU sama dengan PT tambah TU. Okey, PT ada tak? Ada. PT berapa? 16Y. Ni 16Y. Guna yang nisbah ni lah. PT sama dengan 2/3 PS. Jadi PT sama dengan 2/3 daripada 24Y. So awak dapat 16Y. So PT dapat 16Y. So pibuh kat sini. PT gantikan dengan 16Y. TU. Guna maklumat yang dia bagi. TU dia kata K tolak 1 PQ. Tulis sini K tolak 1 PQ. Okey, sambung lagi. PQ tu ada tak nilai PQ? Ada. PQ berapa? 8X. Tadi dah cari dah PQ tadi ada, bukan dah cari, dia memang bagi. PQ ialah 8X. So ganti kat sini. So ganti tulis 16Y tambah K tolak 1
kali 8X. So kita mudahkan, boleh awak nak mudahkan ni akan jadi 16Y tambah 8K tolak 8X. Okay. So selesai untuk soalan B1. Okay, soalan B2. Jika titik-titik P, U, R adalah segaris, kolinier. Nampak perkataan kolinier macam nampak perkataan parallel. Kita nak kena buat apa? Tambah constant. Yes, tambah constant. So kita ada PUR, so kita boleh kata PU sama dengan lambda UR. Satu cara. Kalau tak mau sebab kini dah ada UR, dah ada PU kan? Okey. Atau kalau tak mau tulis sini boleh juga guna PU sama dengan lambda. Gabungkan mana-mana dua titik. Awak boleh gabungkan U dengan R ataupun awak boleh gabungkan P dengan R. Okey, tulis macam ni pun boleh. PU sama dengan lambda PR. Gabungkan mana-mana dua titik. Okey, kita ambil yang mana kita ada info. PU memang kita ada info, so kita nak guna. UR kita ada tak? Kalau tak ada, kita try PR. So tengok balik maklumat yang apa yang kita ada. Awak ada UR? Tak ada. Tak ada. Tapi kita ada PR. PR. Soalan A tadi kita dah jawab. Jadi maknanya instead of pakai PU sama dengan lambda UR, teacher akan guna PU sama dengan tak mau lekat dia ni pasal apa? Kita guna PU sama dengan lambda PR. Kenapa teacher pilih yang ni? Sebab kita ada PR tu. Awak boleh gabungkan mana-mana dua huruf daripada tiga ni. Boleh nak? Okey, PU kita ganti. PU kita ada 16Y 8K tolak 8X. So kita letak X di atas lah. So letak X di atas, letak 8K tolak 8. Letak Y di bawah, 16 di bawah. Sama dengan lambda PR, guna jawapan tadi, jawapan A tadi. PR ialah 8X tambah 18Y. Subuh kat sini 8X tambah 18Y. Okey. Lepas tu sampai sini semua orang pun dah pandai. So tengok baris yang atas. Tengok baris yang atas tu ialah 8K tolak 8 sama dengan 8 lambda. Tulis yang tu dulu. 8K tolak 8 sama dengan 8 lambda. Yang ni kita tak boleh solve sebab kita tak tahu K, kita tak tahu lambda. So kita KIV dulu. Tengok pula yang bawah, row yang bawah. Row yang bawah 16 sama dengan lambda darab 18. So 16 sama dengan 18 lambda. Dari sini lambda kita boleh dapat, ambil kalkulator 16 bahagi 18. 8/9. Yes, so lambda 8/9. Once kita dah dapat lambda, awak masuk ke atas sana. Ganti ke atas sana, ganti balik yang dekat equation yang mula tadi. Jadi kita kata 8K tolak 8 sama dengan 8. Lambda tu ganti dengan 8/9. So 8K sama dengan 8 darab 8/9. Kita dapat 64/9 tambah 8. So jawapan awak dapat 136/9. Yang itu ialah 8K. So K sahaja jawapan tu kita bahagi dengan 8. So K sama dengan
17/9. Okey? Boleh? Betul tak jawapan belakang? Tak check pula cikgu. Betul. Betul. Okey. So macam tu lah. Vektor yang penting tengok dia punya titik mula, tengok dia punya titik akhir. Okey? So sebab macam contoh macam soalan B1 ni sebab dia nak jawapan kita ada K. So kita kena gunalah maklumat yang ada berkaitan dengan K. Dalam kes ni yang ni kena guna jalan ini. Tak bolehlah ambil jalan lain kalau jalan lain tak dapat K tu. Okey, kemudian yang ini keyword dia ialah collinear. Kalau nampak collinear atau nampak parallel, tambah satu lambda. Okey, tambah satu constant, letak sama dengan lambda ataupun K. Lepas tu vektor apa, tengok pada soalan. Kalau dia sebut contohnya PQ adalah PQ is parallel, PQ is contohlah PQ is parallel to QR. Contohnya macam tu, so teruslah kita tulis PQ is parallel tu gantikan dengan satu constant QR. Macam tu. Okey? Tapi macam soalan ni dia kata PUR adalah segaris, PUR collinear, so awak gabungkan mana-mana dua huruf. So kenapa saya pilih PU? Sebab sini saya dah cari PU. Kita dah ada maklumat PU, so kita guna P dengan U. Okey? Kita boleh gabungkan U dengan R, tapi sebab tak ada maklumat, so teacher tak maulah U dengan R, teacher ambil P dengan R sebab kita ada dah maklumat PR. So gabungkan mana-mana huruf tambah satu constant. Nanti awak solve, dapatlah jawapan yang kita nak cari tu. Okey, boleh kot? So soalan pertama, kedua, ketiga kita dah buat yang dalam modul padu tu. So yang belum teacher bincang tu awak cuba buatlah. Soalan faham, soalan Kelantan nombor 3 tu, dengan yang akhir sekali tu soalan negeri 9. Ada 3 lagi soalan. Okey, targetnya minggu ni kita selesai vektor. Okey? So kalau tak ada apa, teacher nak berhenti kat sini. Ada tak nak tanya yang lain lagi? Tak ada. Okey, kalau tak ada sampai sini sajalah untuk hari ni. So awak ada sikit masa lagi sebelum pukul 11. So awak boleh gunakan masa yang awak ada tu untuk cuba buat soalan vektor yang belum buat lagi tu. Okey, terima kasih awak. Thank you teacher. Thank you, teacher.